أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini dengan izin Allah. Dipanjangkan usia kita dan juga diberikan kepada kita merasai nikmat iman dan Islam sehingga saat ini. Mudah-mudahan kita juga mati di dalam keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini InsyaAllah saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita renung, iaitulah solat dan usaha untuk memadamkan keburukan. Solat biasanya kita lakukan, dan ramai di kalangan umat Islam melakukan solat. Ada manusia yang bila solat rasa di dalam hatinya keimanannya rasa bertambah, ketaatannya kepada Allah rasa makin kuat. Namun sebahagian daripada umat Islam yang lain solat juga di masjid yang sama, berimamkan imam yang sama, tetapi tidak dirasainya akan salat itu dapat mengubah dirinya. Apa yang dia buat adalah dia dapat rukuk, dia dapat sujud, dia dapat takbiratul ihram bersama imam, namun selepas daripada melaksanakan salat itu, keluar daripada masjid, salat itu tidak memberi apa-apa kesan pun dalam kehidupannya, dari segi pertuturannya atau perbuatannya tetap ada yang buruk. Maka bagaimanakah yang dikatakan salat itu dapat mengubah kehidupan manusia? Maka itulah yang akan kita bicarakan pada malam ini, mengambil daripada apa yang disebutkan di dalam surah Hud ayat 114. Ayat yang saya kira memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya yang lemah seperti kita, dan ayat yang perlu kita hadam bagi kita semua ni. Ayat 114 surah Hud menyatakan, wa aqimis salah tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Dan dirikanlah salat pada dua sisi siang, iaitu pagi dan petangnya, maknanya subuh, zuhur, asar, dan juga pada permulaan malam, iaitu maghrib dan juga isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat. Mari kita telusuri ayat ni dengan lebih mendalam untuk kita dapat manfaatnya, untuk kita ketahui apakah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita melalui ayat ni. Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah bila diulas ayat 114 surah Hud,
Dia mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menjadi arahan kepada kita. Ayat pada 112 dan 113 menjadi suatu perintah kepada kita untuk istiqamah di atas jalan perjuangan, melalui cabaran untuk tidak cenderung kepada orang-orang yang zalim. Ayat 112, 113 ayat yang menyentuh tentang istiqamah supaya tak ikut orang-orang zalim. Ayat 114 cerita tentang dirikan salat. Syahid Sayyid Qutb nampak antara ayat istiqamah untuk menolak kejahatan dan juga ayat tentang salat itu ada perkaitannya, ada signifikannya. Ayat 112, 113 surah Hud menyatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Allah kata dalam ayat 112 dan 113 surah Hud, maksudnya, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh. Ini cerita tentang istiqamah. Sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu, dan hendaklah orang-orang yang telah kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, iaitu orang yang ikut Nabi, hendaklah mereka juga teguh di atas jalan yang betul, iaitu istiqamah atas jalan yang betul. Dan janganlah kamu melampaui batas akan hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu cenderung kepada orang yang berlaku zalim bersama-sama dengan mereka, maka api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada seorang pun penolong selain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu kepada kezaliman itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Sadaqallahul azim. Maka Syahid Sayyid Qutb mengambil istifadah daripada ayat ini, ayat 112 dan 113 ini. Dia menulis di dalam tafsirnya, katanya, bersikap istiqamah di dalam perjalanan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat berat dan juga sulit. Dia kata bukan senang nak istiqamah duduk atas jalan kebenaran. Manusia biasa, kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang tersilap arah, kadang-kadang termasuk di dalam kancah kemaksiatan. Dia kata bersikap istiqamah dalam perjalanan seperti ini, dia bukan suatu yang berat, adalah suatu yang berat, bukan suatu yang ringan, yang memerlukan bekal untuk menolongnya. Dia kata kalau kita nak istiqamah buat kebaikan sentiasa, kena ada bekal bagi kita, kena ada kekuatan bagi kita. Maka Allah menunjukkan Rasulnya dan golongan mukmin yang bersama beliau kepada bekal perjalanan tersebut. So Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua apakah bekal yang perlu kita pegang supaya kita dapat istiqamah dalam jalan kebaikan di atas dunia ni. Iaitu apa? Ayat yang 113 yang kita bicarakan pada malam ini. Bekalnya ialah wa aqimis salah, dirikan salat 5 waktu itu, iaitu 2 sisi siang, pagi dan petang,
iaitu subuh, zuhur dan asar, dan juga pada permulaan malam, iaitu maghrib dan isya. Kata Sayyid Qutb, sesungguhnya Allah tahu bahawa inilah bekal yang kekal ketika semua bekal musnah. Bawalah bekal-bekal lain untuk kita nak jadi baik, tapi kalau tanpa solat kita takkan jadi baik juga. So bekal yang paling kuat untuk kita pegang adalah jaga solat dan sembahyang kita itu. Maka solat inilah yang terus menegakkan bangunan ruhiyah dan menahan hati pada kebenaran yang memang berat bebannya. Jadi yang nak jaga kita ni sembahyang kita. Memang kadang-kadang kita tergelincir, tetapi salat ini menyelamatkan kita dengan apa? Dengan rasa menyesal, dengan rasa nak kembali kepada Allah, dengan rasa taubat kepada Allah. Cuba orang tak semayang, dia buat dosa, dia tak rasa apa, dia rasa biasa aja. Tapi orang semayang, kalau dia buat salah, hati dia akan rasa tak tenang, hati dia akan rasa menyesal, hati dia akan rasa bersalah. Sebab apa? Sebab bila dia nak, contohnya dia buat solat, dia solat waktu subuh, dia buat dosa, satgi mai zuhur, dia nak solat balik. Maka bila dia nak menghadap Allah balik dengan dosa yang dia bawa antara subuh sampai zuhur tadi ni, dia rasa, ish, aku tadi buat dosa macam ni, lah ni aku nak menghadap Allah balik ni, malu, segan menghadap Allah dengan bawa dosa macam ni. So sekurang-kurangnya dia rasa apa? Dia rasa bersalah. Time dia nak menghadap Allah tu, time zuhur tu, dia rasa salah, dia rasa berdosa. Tak begitu. So solat itu membangunkan, menegakkan bangunan ruhiyah. Dan ini disebabkan bekal solat ini dapat menghubungkan hati kepada Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Dekat lagi memakbulkan doa. Dia nak semayang, dia nak minta doa kepada Allah, takkan dalam keadaan diri dia yang dia rasa berdosa, ya. Maka dia akan kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam ni lah, saya bagi analogi senang. Anak, mungkin budak-budak remaja, dia ada salah faham dengan mak ayah dia. Mak ayah dia dah bagi macam-macam dah dekat dia, bagi segala bekal makanannya, dengan wang ringgitnya, dengan rumahnya, bagi macam-macam ke anak remaja ni. Tiba-tiba anak remaja ni berontak, mungkin tak dapat something atau tak suka dengan peraturan mak ayah dia ni, dia berontak. Bila dia berontak, bergaduh dengan mak ayah dia, maka dia kata kat mak ayah dia, cik nak keluar rumah. Orang Penang kata, cik nak keluar rumah, cik tak mau duduk dengan mak ayah, susah, keluar rumah. Sehari di luar rumah boleh tahan lagi lah, mungkin ada bekal sikit-sikit lagi duit dia. Hari kedua tumpang rumah kawan, duduk sehari rumah kawan okey lah, duduk 2 hari, duduk 3 hari, kawan pun kata tak mau balik rumah ke, kan? Kawan pun duk rasa, duk lama-lama ni habis beras rumah aku lagi, kan? Duk rumah orang, rumah kawan. Jadi lama-lama budak remaja ni pun malu, segan. Maka duklah merimpat tepi jalan ke, bawah jambatan ke, dekat bus stop ke, duk. Sebab apa? Nak balik rumah, nak jumpa mak ayah dia yang dia bergaduh dulu, sehingga kan dia keluar daripada rumah. Segan. Tapi kerana apa? Kerana dia tak boleh survive dengan diri dia seorang ni, dia terpaksa juga pergi kembali ke rumah mak ayah dia, nak balik kepada mak ayah dia. Bila dia nak balik kepada mak ayah dia, dia rasa apa? Duduk di depan pintu ni, nak ketuk pintu ni, nak panggil mak ayah dia, dia rasa apa? Malu. Sebab apa? Oh, dulu orang rasa kuat,
boleh tak mau dengan mak ayah ni, boleh lari keluar. Sekarang kamu nak bergantung balik ke dengan mak ayah? Mai nak ketuk pintu rumah tu, nak kembali kepada mak ayah, rasa malu, rasa segan. Jadi seorang hamba dengan Allah, bila dia buat dosa, dia nak kembali kepada Allah dalam solat dia ada satu perasaan begitu. Seharusnya dia akan rasa, malu aku ni nak menghadap Allah, tapi tadi aku pergi buat dosa. Rasa malu nak kembali kepada Allah. Tapi kena kembali juga, kena bergantung harap dengan Allah juga, sebab Allah itu sumber segala-galanya bagi kita. Kekuatan dia yang bagi, rezeki dia yang bagi, segala apa yang kita nikmati hari ini ni semua dia yang bagi. Maka tak boleh tidak, kita kena kembali kepada dia. Tapi kembali itu dalam keadaan rasa malu buat dosa dengan Allah, sedangkan kita sangat bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, solat begitu yang pernah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Solat yang ada al-haya, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Qutub rahimahullah ditulis lagi, selepas Allah menyebut perintah untuk menegakkan salat, iaitu menunaikan salat itu dengan sempurna. Semayang ni macam-macam passion lah. Orang semayang, ada orang semayang laju, ada orang semayang tenang, ada orang semayang kalut. Yang laju sangat pun ada, sampai kereta api laju Jepun pun takut dengan dia lagi laju semayang. Kereta api laju Jepun pun takut dengan dia. Ya Allah, semayang laju. Jadi yang kata semayang ini, yang dimaksudkan menegakkan salat itu adalah semayanglah dengan sempurna, dengan tenang, dengan elok menghadap Allah. Maka ayat ini menyusulinya dengan menyatakan bahawa perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Kan ayat tadi bila Allah sebut wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail, kemudian datang ayat apa? Innal hasanati yudhhibanas sayyiat. Selepas ayat semayang datang ayat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan ataupun menghapuskan dosa-dosa. Maka datang ayat bahawa kebaikan akan menghapuskan dosa. Ini merupakan nas yang umum yang meliputi semualah jenis kebaikan, bukan sahaja semayang, buat baik dengan manusia lain, buat baik dengan mak ayah, bantu orang susah, kebaikan menyenangkan hidup manusia, bagi sedekah dan sebagainya, baca Quran, semua jenis kebaikan. Ini nas umum bagi semua kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar tidak lain tidak bukan adalah salat itu sendiri. Itu kebaikan yang paling besar. Maka sudah tentulah salat termasuk dalam nas ini, dalam maksud kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa. Bahkan itulah kebaikan yang paling utama, iaitulah salat. Namun penyebutan solat ini bukan berarti bahawa hanya solat sebagai kebaikan yang dapat menghapuskan dosa atau perbuatan yang buruk, sebagaimana pendapat sebahagian ahli tafsir yang lain. Jadi nas ni umumlah, umum. Semua kebaikan yang kita buat boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan kebaikan yang paling utama yang akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah solat itu sendiri. Dan itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat, dan disebut di dalam ayat tersebut. Pada dasarnya solat itu sendiri merupakan peringatan. Kan dalam ayat tadi disebut dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat.
Sebenarnya solat itu sendiri itu adalah satu peringatan. Sebab itu tepat kalau hujung ayat ini diakhiri dengan kalimah peringatan kepada orang-orang yang beringat. Dan istiqamah yang disebut pada ayat sebelumnya, ayat 112, 113 itu merupakan istiqamah itu memerlukan kesabaran. Sabar nak jadi orang yang sentiasa melakukan kebaikan ni, sebagaimana menantikan waktu untuk wujudnya sunnatullah terhadap orang-orang yang mendustakan itu juga memerlukan kesabaran. Oleh sebab itu perintah istiqamah dan lain-lain yang disebutkan dalam konteks ini disusuli dengan ayat yang seterusnya. Jadi nak faham konteks ayat dirikan solat dan kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat, maka kita lihat ayat yang selepas daripadanya, ayat 115. Ayat 115 Allah menyebut, dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang membuat kebaikan. Nak istiqamah tadi, nak dirikan salat, maka Allah datangkan satu lagi kekuatan kepada kita. Allah kata apa? Dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nak buat kebaikan, nak istiqamah ni, ya Allah tuan-tuan, sabar banyak-banyak nak buat. Ada orang yang rasa ringan, senang dia buat, tapi ada orang yang rasa berat. Dan kalau dulu berat orang-orang yang baru memeluk Islam ni disebabkan siksaan, hari ini orang yang berat melakukan solat itu bukan lagi siksaan fizikal, tetapi mungkin kerana kuat dugaan nafsu dia atau bisikan syaitan kepada dia, maka dia jadi berat nak buat solat ni. Maka Allah kata buat juga, tapi sabar. Sembahyang subuh berapa ramai boleh sabar dia dalam nak istiqamah untuk bangkit pada awal waktu, kan? Memerlukan kesabaran. Bila tengah hari, tengah banyak kerja, macam mana dia nak bawa istiqamah dia itu supaya kerja tinggal sat, aku kena laksanakan dulu perintah wajib ni, sembahyang zuhur. Bila sak dah kalut-kalut nak balik rumah, ada yang dah dalam perjalanan, macam mana dia atur perjalanan dia itu supaya dia boleh sembahyang asar pada awal waktu. Maghrib balik daripada kerja dah letih dah, macam mana dia boleh persiapkan diri dia untuk datang ke surau, ke masjid untuk solat fardu maghrib, ya, dalam keadaan dia letih ni. Isyak dah mengantuk katanya, tapi dia boleh bersabar dalam melaksanakan solat dulu sebelum dia memejamkan mata dia. Maka semua itu memerlukan kesabaran. Ada orang yang sukar nak lakukan kerana faktor-faktor tertentu. Dan kita bersyukur kepada Allah, kalau kita direzekikan untuk mudah solat ni, itu satu nikmat daripada Allah. Boleh datang ke masjid waktu subuh, itu nikmat daripada Allah. Berapa ramai orang tak dapat nikmat itu, kita boleh dapat. Waktu maghrib ni kita boleh datang ke rumah Allah ni, itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang tak mampu nak buat benda yang kita buat ni. Dia digoda dengan drama kat TV, dia digoda dengan nak cari duit lebih, macam-macam. Tapi kita dipermudahkan oleh Allah ni mendapat nikmat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, secara luarannya sahaja sebenarnya kita boleh menangkap betapa ayat ini merupakan ayat yang sangat menyentuh hati.
Sekali baca kita dapat melihat macam mana Allah mengarahkan kita untuk mendirikan solat, dan kemudian Allah nyatakan bahawa kebaikan akan menghapuskan kejahatan, dan solat adalah kebaikan yang terpenting. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran, maka Allah menyatakan bahawa solat itu dapat mencegah keji dan mungkar. Disebut tadi dalam surah Hud, kebaikan dapat mencegah dosa, dapat menghapuskan dosa. Dalam ayat yang lain lebih kurang sama maksudnya. Allah menyatakan wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat kerana salat itu boleh mencegah kalian daripada membuat perbuatan keji dan mungkar. Persoalannya, kenapa solat itu menjadi bekal yang paling utama yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Kenapa solat itu menjadi tunjang dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah? Ini kerana solat adalah connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perhubungan terpenting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni kalau anak muda, kita tak tahulah tuan-tuan, kalau anak muda ni cuba tanya mereka, kalau kamu hilang connection, hilang internet, tak boleh nak buat apa dengan telefon tu, internet tak ada, tak boleh nak call, jadi macam mana? Oh, dia kata aku tak boleh hidup tak ada internet ni, tak tahu nak buat lagu mana ni, tak boleh call orang ke, tak boleh nak WhatsApp orang, nak message orang, tak boleh, tak ada perhubungan. Dia jadi gelisah. Begitu sepatutnya kegelisahan kepada umat Islam kalau dia tak dapat berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata berhubung, tak dapat berhubung. Kalau connection tu putih-putih pun, Allah Akbar, kita dok call orang, sat dengar sat tak dengar ni. Contoh kan, dia cakap sat dengar sat tak dengar, connection tak berapa nak elok. Tengok lah 3G tak berapa nak elok. Korang-korang mau 4G kan? Bila cakap dengar tak dengar ni, kita jadi Allah tak seronok berhubung. Jadi bila solat kita ni dia tahap 3G ya, connection dengan Allah ni tak lancar. Sat ingat Allah, sat tak ingat Allah dalam sembahyang kita ni. Contoh, kita bagi analogi senang nak faham ni. Dalam sembahyang kita sat ingat Allah, sat putih tak ingat Allah, ingat benda lain. Jadi sembahyang kita ni tak berapa nak cantik. Tak berapa nak cantik. Macam kita sembang dengan orang putih-putih, tak cantik. Nah, dan bila sembahyang ini, solat ini penghubung utama kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bagi lancar. Kerana sembahyang ini lambang kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suruh teruk-teruk kan, pukul badan ke, cucuk bagi tembus ke, pukul bagi berdarah ke. Islam tak ajak sampai tahap mencederakan diri ni. Tak ada dalam ritual agama Islam pengabdian diri kita kepada Allah, tak ada untuk cederakan diri kita, tak ada. Tak berlaku kepada Syiah ke atau apa agama lain ke, itu tak ada. Dalam Islam ni sembahyang cukup mudah untuk kita berhubung dengan Allah. Itu menjadi suatu bukti kepatuhan kita kepada Allah tahap tertinggi. Dan kita yang sering sibuk dengan kehidupan kita, meninggalkan kesibukan kehidupan kita sebentar, sekurang-kurangnya 5 kali sehari, untuk mengabdikan diri kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Dan solat juga lambang pengharapan kita kepada Allah. Kita kenal kita ini seorang yang kerdil, seorang insan yang tidak berdaya,
yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita bergantung dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan rukuk kita, dalam bacaan sujud kita, maka solat menjadi buktinya, bukti pengharapan kita kepada Allah, bukti pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam surah Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'bud, kepada engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami minta pertolongan. Kenapa kita minta pertolongan Allah? Sebab kita tak berdaya. Sebab Allah sumber kekuatan kita, kita minta kepada Allah. Maka solat itu menjadi bukti kekerdilan diri kita kepada Allah. Dan manusia itu memang diciptakan, fitrah dia memerlukan untuk dia bertuhan. Sebab itu manusia akan merasai kosong dalam diri dia dan rasa ingin berpaut, rasa ingin mendapat kekuatan dari sesuatu, rasa nak dapat pertolongan daripada sesuatu. Kalau dia sakit, kalau kita sakit, kan, sekurang-kurangnya kita akan ada usaha nak minta tolong seorang yang lebih pakar, misalnya, kan. Kalau kita tak reti bina rumah, kita nak minta bantuan arkitek untuk bina rumah kita. Jadi kita ni sentiasa nak memerlukan bantuan, dan sumber kekuatan yang paling besar yang kita nak minta tolong ni adalah Allah. Sebab arkitek yang kita nak minta tolong tu, Allah ke yang buat dia? Sesumber yang paling besar tu adalah Allah. Kalau dulu orang nak cari sumber yang besar, dia tercari-cari, ada yang dia pergi kepada matahari, ada yang pergi kepada api, ada yang pergi kepada batu-batu, ada yang pergi kepada patung-patung, ada yang cipta ritual sendiri, kan, untuk nak dapat sumber tu. Tapi jalan yang mereka pilih itu salah lah, jalan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, reka sendiri. Dan ada juga satu gerakan yang mereka menyamaratakan semua agama, nak mencari satu sumber. Dia menyatakan bahawa semua agama ni macam aliran sungai yang mengalir akhirnya ke satu lautan, dan lautan itu adalah Tuhan. Ini suatu fahaman yang salah, fahaman yang nak menyamaratakan semua agama. Sedangkan agama-agama lain, mereka mengambil sumber daripada sesuatu selain daripada Allah, mengambil sumber palsu. Dan Islam mengambil daripada sumber yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Tapi semua makhluk, semua itu makhluk yang mereka ambil sumber itu tanpa mereka sedar, semua makhluk itu berada dalam kekuasaan Allah jua. Batu ke, patung ke, pokok ke, matahari yang mereka duk ambil sumber tu untuk mereka sembah, itu semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, dialah yang memanggil Rasulullah untuk naik ke langit, mengambil ibadah salat 5 waktu langsung di atas sana. Tanda besarnya ibadah salat ini. Dan kalau bos kita kerja grade 29, bos kita 41 panggil, kan, kita rasa tu biasa aja, kerja-kerja biasa. Tapi tiba-tiba ketua pengarah panggil kita, pi pejabat dia, itu suatu tugas yang besar dia nak bagi kepada kita. Allah Ta'ala panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk dapat perintah semayang ni. Maka itu sesuatu yang amat besar yang Allah beri kepada kita.
Dan adakah Allah panggil Nabi SAW ni kerana Allah perlu kita sembah dia? Adakah Allah memerlukan kita untuk sembah dia? Tidak. Tujuan sebenar Allah beri kepada kita ibadah salat ini adalah kerana kitalah yang perlu sembah Allah. Bukan Allah memerlukan kita sembah dia, tetapi kitalah yang perlu untuk sembah Allah. Boleh faham? Okey, Allah bagi kita salat bukan kerana Allah memerlukan makhluk dia untuk sembah dia. Allah tak perlu pun, tetapi kitalah yang perlu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang memerlukan solat 5 waktu ini. Fitrah kita menuntut untuk kita berpaut, untuk kita berharap, dan hendak rasa yakin bahawa ada yang akan sentiasa menjaga kita, iaitu Allah. Maka sesuatu yang berlaku, ada yang mengaturkannya, dan fitrah kita menuntut kepada perkara-perkara itu. Dan solat adalah jawapan Allah Subhanahu wa taala terhadap fitrah manusia yang memerlukan kita kepada Tuhan, memerlukan kita kepada Tuhan. Kalau kita nak dapat rawatan di hospital, di klinik dan sebagainya, kita perlu apa? Kita kena bayar dia. Doktor tu tak perlukan kita, kan? Misalnya kita yang perlukan doktor tu, sebab kita nak ubat, kita nak sembuh. Okey. Jadi kalau seorang hamba yang memerlukan sesuatu, maka hamba itu perlu berbuat sesuatu. Ya, sebab itulah Allah kata kepada kita, aqimis salah, buatlah salat, maka Allah akan beri, kerana kita telah berbuat sesuatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara titik penting yang ada dalam ayat 114 surah Hud ini ialah kenyataan Allah bahawa kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Satu hakikat yang patut mencungkil ataupun menjentik hati kita tentang ayat ini. Menjadi manusia yang baik adalah cita-cita semua. Siapa pun tak mau jadi manusia jahat. Kita nak jadi yang terbaik. Tapi nak jadi yang baik itu suatu cabaran. Ada ujian, ada cabarannya kepada kita. Lebih-lebih lagi apabila diri kita pernah buat sesuatu yang buruk pada masa silam. Jadi nak berubah jadi baik itu ada satu macam bonggolan, loncatan yang perlu kita lepas daripada dia. Dan antara dilema yang dihadapi ialah macam mana aku nak meninggalkan keburukan yang lalu agar aku dapat menjadi manusia baik. Dan lumrahnya keburukan tidak akan dapat ditinggalkan sekelip mata. Memanglah nak jadi baik ni bukan sekelip mata boleh berlaku. Manusia mungkin akan terjatuh berkali-kali dalam usaha dia nak jadi baik. Mungkin dia akan patah balik menjadi jahat. Tetapi usaha dia menjadi baik itu jangan putus. Dan ayat 114 surah Hud ini Allah memberikan tip yang ringkas tetapi cukup padat untuk kita menjadi seorang yang lebih baik, iaitu kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Bukan sahaja daripada sisi pahala dan dosa, iaitu bila kita buat pahala terhapuslah dosa kita. Akan tetapi bila kita buat suatu perkara yang baik, maka perbuatan yang jahat akan sendirinya mengalir keluar daripada diri kita. Contohnya kita dalam sehari 5 jam kita buat benda jahat. Contoh, kita buat benda jahat semua ni. Tapi kalau kita isi 5 jam tadi ni dengan perkara baik, maka perkara jahat yang kita buat 5 jam tadi ni akan tersisih keluar dengan sendirinya. Maka begitulah Allah bagi tips kepada kita. Kalau kita nak berubah menjadi baik, isikanlah kehidupan kita dengan kebaikan. Sama ada pahala akan menghapuskan dosa, dan juga perbuatan baik kita akan laksanakan dalam kehidupan kita
perkara baik itulah yang akan mengeluarkan perbuatan jahat daripada kehidupan kita. Dan kebaikan yang paling besar sekali yang kita kena ingat, yang kita kena istiqamah adalah solat kita. Solat yang dilaksanakan dengan sempurna, solat yang kita jaga sungguh-sungguh dalam kehidupan kita tanpa apa-apa alasan pun untuk kita melaksanakan solat kita itu. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini memberi manfaatnya untuk kita amalkan. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.